Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya, iaitu selesaikan masalah. Okey, pada kali ini kamu akan menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian. Okey, maksudnya kamu akan selesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Okey, lihat contoh yang pertama. Cliff ingin membentuk segitiga bersudut tegak. Dia menggunakan 3 utas tali seperti ukuran yang ditunjukkan. Okey, ni ukuran tali yang digunakan. Okey, kita kena hitung jumlah panjang dalam cm bagi semua tali. Okey, kata kunci untuk penyelesaian masalah ni ialah hitung jumlah panjang. Jumlah maksudnya kita kena cari panjang ke semua tali yang digunakan. Okey, jadi Cliff ni dia nak buat segitiga bersudut tegak. Maksudnya dia nak guna tali-tali ni untuk membentuk segitiga bersudut tegak. Ni segitiga bersudut tegak. Contoh. Maksudnya kat sini berukuran 90 darjah. Ni segitiga bersudut tegak. Okey, tapi soalannya dia nak hitung jumlah panjang dalam sentimeter bagi semua tali. Jadi tak ada masalah lah. Kita hanya perlu tambah ke semua tali ni. Sebab dia akan sambung tali-tali ni, 3 tali jadi segitiga bersudut tegak. Jadi ayat matematiknya ialah, kita ambil ni 12 cm tambah ni 1/5 meter. Kemudian kita tambah 0.16 meter. Okey, jadi jawapan dia nak dalam sentimeter. Jawapannya dia nak dalam sentimeter. Jadi ini ayat matematiknya. Okey, yang pertama kita gunakan kemahiran yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu tambah unit panjang. Okey, untuk tambah unit panjang kita mesti pastikan unitnya sama dulu baru kita boleh tambah. Okey, jadi sekarang ni dia nak jawapan dalam sentimeter. Okey, kita tukarlah. Kita tukar ni jadi sentimeter, yang ini pun kita tukar jadi sentimeter. Okey, jadi 1/5 meter ni cikgu tulis kat sini, kita tukarkan dia kepada sentimeter. 1/5. Okey, kita nak tukar meter kepada sentimeter, ingat lagi tak? Okey, meter kepada sentimeter, kita kena ingat 1 meter 100 sentimeter. Jadi bila kita nak tukar meter kepada sentimeter, kita kena darab 100. Okey, jadi 1/5 darab dengan 100. Okey, untuk kita tukar dia kepada cm. Okey, sekarang ni kita boleh masukkan 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2. Jadi sifar kat belakang ni diikut saja. Jadi 20 cm. Jadi 1/5 meter sama juga 20 cm. Okey, kemudian kita tukar pula 0.16. Okey, kita tukar kat sini. Kita guna warna lain. Sekejap. Okey, 0.16 sama macam tadi, kita nak tukar kepada cm. Jadi kita kena darab 100. Okey. Jadi kamu boleh gerakkan titik perpuluhan saja. 0.16 kalau kita gerakkan 1 2. Okey, jadi titik kat sini. Maksudnya dah jadi 16 cm. Okey, 16 cm. Okey, jadi bila kita dah tukar kedua-dua ni, yang ni dia dah jadi 20 cm. 0.16 meter dia dah jadi 16 cm. Okey, bila semua unit dah sama, baru kita tambahkan. Kita buat bentuk lazim dekat sini. Okey, jadi kita buat bentuk lazim sebelah kanan ni, kita selesaikan 12 cm. Okey, tambahkan dengan 20 cm. Kita dah tukar tadi. Okey, kemudian kita tambahkan dengan 16 cm. Okey, tambah ni kita tulis satu kali je dekat bawah. Okey, yang kita boleh padam. Sebab ada 3 ukuran panjang. Jadi kita boleh susun sekali. Susun semua dan tambah. Okey, sekarang 6 tambah 2, 8. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Jadi 48 cm. Maksudnya panjang ketiga-tiga utas tali yang dia nak gunakan untuk bina ataupun bentuk segitiga bersudut tegak ni, semua ni ialah 48 cm. Okey, jelas? Okey, seterusnya contoh B. Berapakah beza dalam meter antara tali terpanjang dengan tali terpendek?
Okey, jadi maksudnya dekat sini kita tengok ada kata kunci beza. Bila nampak perkataan beza, kita kena buat operasi tolak. Okey, jadi kita kena tentukan tali terpanjang. Kita nak tolak dengan tali yang terpendek. Okey, jadi tadi dalam soalan A tadi kita dah tukarkan 1/5 meter bersamaan dengan 20 cm. Okey, kemudian 16 meter sama juga dengan 16 cm. Okey, ingat kalau kita nak tentukan buat perbandingan panjang dan pendek, kita mesti pastikan unit sama dulu. Jadi baru kita nampak mana satu yang terpanjang dan mana satu yang terpendek. Jadi dalam soalan ni kita dah nampak yang terpanjang ialah 20 cm. Kemudian yang terpendek ialah 12 cm. Okey, jadi ayat matematiknya ialah 1/5 meter tolakkan dengan 12 cm. Kemudian jawapan dia nak dalam meter. Okey, jelas? Okay, jadi dari sini kita boleh tukar 1/5 meter ni. Kita nak tolak dengan 12 cm. Okey, samakan unit dia. Tadi kita dah tahu 1/5 meter ialah 20 cm. Tolakkan dengan 12 cm. Okey, jadi kita tolak ni buat bentuk lazim. Okey, 20 tolakkan dengan 12. Okey, dua-dua ni dalam unit sentimeter. Okey, jadi sifar tolak 2 tak boleh, kita pinjam. Okey, sini tinggal 1. Jadi 10 tolak 2 ialah 8 cm. Inilah beza antara panjang dan pendek. Okey, tapi pastikan tengok jawapan dia nak dalam unit meter. Okey, bila dia nak dalam unit meter, kita kena tukarkan 8 cm tadi. Okey, 8 cm kita tukarkan kepada meter, kita kena bahagi 100. Okey, kamu kena ingat 1 meter sama juga dengan 100 cm. Jadi kalau meter kita nak tukar kepada cm, kita kena darab 100. Tapi sekarang ni sentimeter nak tukar kepada meter. Okey, sentimeter nak tukar kepada meter. Dia sebaliknya, dia terbalik Jadi kita kena bahagi pula 100. Okay, sekarang ni kalau nak bahagi 100, okey, kita boleh gerakkan titik sahaja. 8 ni ialah nombor bulat. Jadi titik perpuluhannya dekat belakang sekali. Dia sebenarnya 8 perpuluhan sifar. Okey, jadi kita gerakkan titik. Kalau bahagi, gerak ke kiri. Tengok ada 2 sifar. Jadi gerak ke kiri 2 kali. 1, 2. Jadi titik perpuluhan sekarang kat sini, kita boleh tambah sifar, sifar. Okey, jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 8 meter. Okey, sifar yang dekat belakang ni kita boleh padam. Okey, jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 8 meter. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, perhatikan gambar rajah. Ini ialah rumah Ashley. Okey, jadi jarak dari rumah Ashley ke sekolah ialah 81/4 km. Okey, kemudian jarak dari rumah Jira ke sekolah tidak diberi tahu. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah di atas, jarak dari rumah Ashley ke sekolah ialah 3 kali jarak dari rumah Jira ke sekolah. Kemudian, berapakah jarak dalam meter dari rumah Jira ke sekolah? Okey, jadi kita kena cari, kita kena selesaikan berapakah jarak dari rumah Jira ke sekolah. Ni yang tidak diberitahu ni kita kena cari. Okey, jadi bila kita pintas lalu tadi baca, ada maklumat penting yang diberitahu di sini ialah rumah Ashley ialah bersamaan dengan 81/4 km ni bersamaan dengan 3 kali jarak dari rumah Jira. Okey, maksudnya kalau kita tukar gambar rajah ni kepada kotak-kotak ni, okey, rumah Ashley yang ni 3 bahagian ni. 3 bahagian ni bersamaan dengan 81/4 km. Okey, ini jarak dari rumah Ashley ke sekolah. Dia 3 bahagian, iaitu bersamaan dengan 81/4 km. Manakala rumah Jira pula ialah cuma 1 bahagian saja. Okey, jadi ini yang kita nak cari, iaitu jarak rumah Jira ke sekolah. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Dan nampak kalau semua ni ialah 81/4 km. Jadi kalau kita nak cari satu bahagian saja ni, kita kenalah buat operasi bahagi. Okey, jadi ayat matematiknya ialah 81/4 km. Okey, kita kena bahagi 3. Okey, untuk dapatkan jarak rumah Jira ke sekolah. Jadi jawapan dia nak dalam unit meter.
Okey, jadi kat sini kita kena selesaikan buat operasi bahagi. Okey, perhatikan jawapan dia nak dalam meter. Jadi kita boleh tukarkan unit ni sebab ni dalam bentuk pecahan. Jadi dalam bentuk pecahan, kita terus tukar kepada meter dulu. Kemudian baru kita buat operasi bahagi 3 ni. Okey, yang pertama kita tukar unit dulu. Okey, langkah pertama, cikgu tulis kat sini, kita tukar unit. Okey, maksudnya kita nak tukar km kepada m. Okey, sekarang 8 1/4 kita darabkan dengan 1000. Okey, sebab kilometer tukar kepada meter, kita kena darab 1000. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, ni 8 1/4. Ya, kita darabkan, tukarkan kepada bentuk pecahan tak wajar. 8 darab 4, kemudian tambah 1. 8 darab 4, 32. Tambah 1, kita akan dapat 33/4. Okey, kemudian darab 1000. Okey, kat sini kita boleh masukkan 4 dengan 1000 ni dengan sifar 4. Okey, 4 bahagi 4, 1. Jadi 100 ni kalau kita bahagi 4, kita akan dapat 25. Okey, sifar ni ikut je. Okey, jadilah 250. Kemudian kita kena darab. 33 darabkan dengan 250. Okay, kat sini lebih mudah sekiranya kita buat bentuk lattice. Okey. Okey, sekarang kita buat bentuk lattice. 250 kita nak darabkan dengan 33. Okey. Maksudnya kat sini 250 kita nak darabkan dengan 33. Okey, kat sini jangan lupa kita buat garis serong-serong. Okey, seterusnya kita darabkan dulu dengan 3 ni. Sifar darab 3 sifar. Okey, 5 darab 3 15. 2 darab 3 6. Okey, sama juga bawah ni pun darab 3. Kita salin je. Sifar 5 darab 3 15. 2 darab 3 6. Okey, dah penuh bentuk lattice ni. Kita tambahkan pula. Okey, tambah ikut serong ni. Ni sifar 5 tambah sifar 5. Okey, 6 tambah 1 7 tambah 5 12. So 2 kat sini, 1 kita letak kat sini. Okey, 6 7 8. Okay, jadi maksudnya jawapannya ialah ni 8250. Dah tak ada titik perpuluhan. Ni nombor bulat darab dengan nombor bulat. Jadi jawapannya ialah kita salin je. Salin ni ya. Jadi 8250. Unit dia ialah meter. Sebab kita sekarang ni tengah buat langkah pertukaran unit dari kilometer kepada meter. Okey, bila dah selesai tukar unit, kita buat langkah yang kedua, iaitu kita kena buat operasi bahagi. Okey, kita nak bahagi 3. Salin jawapan ni 8250 kita bahagikan dengan 3. Maksudnya kena ada sifar 3. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Okey. Okay, jadi 8 bahagi 3, kita kena cari kat sini. Okay, 8 tolak 6. Okay, jadi tolak 6. Okay, jawapan dia ialah, tulislah kat sebelah ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan dia ialah 2. Tulis kat atas ni 2. Okay, 8 tolak 6, 2. Okay, turunkan 2, kita akan dapat 22. 22 bahagi 3. Okay, paling hampir ialah 21. Tolak 21. Jawapannya ialah 7. 7. Okey, jadi kita tolakkan 2 tolak 1 akan dapat 1. Okey, turunkan 5. Sekarang 15. Okey, ada ni 15. 15 bahagi 3 ialah 5. Jadi sini tolak 15. Jawapannya ialah 5. Okey, sini sifar, sifar. Turunkan sifar. Sifar bahagi 3 ialah sifar. Okey, jadi habis. Sifar tolak sifar, sifar. Okey, jadi jawapannya ialah yang ini 8250 meter. Okey, bahagi dengan 3. Jawapannya ialah 2750 meter. Okey, jawapannya dalam meter 2750 meter. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Bersempena dengan kempen kita semula, murid tahun 5 Meteor telah mengumpulkan 4.67 kg tin minuman. Jisim kertas yang dikumpulkan ialah
12 kali jisim tin minuman itu. Okey, jadi hitung jisim dalam gram kertas yang dikumpulkan. Okey, jadi tengok soalan ni. Maklumat-maklumat penting telah pun digariskan. Okey, jadi kalau kamu nak selesaikan sesuatu masalah berayat, baca dan gariskan maklumat penting yang diberi. Okey, jadi dikumpulkan tin minuman iaitu 4.67 kg. Kemudian dikumpulkan pula kertas. Okey, jadi bila kumpul kertas, jisim kertas ialah 12 kali tin minuman. Okey, jadi sekarang kita kena hitung jisim. Maksudnya kena kira jisim kertas yang dikumpulkan dalam gram. Okey. Jadi kat sini ayat matematiknya ialah kita ambil tin minuman tu 4.67 kg, kita darabkan dengan 12. Okey, sebab kertas, jisim kertas dikata 12 kali jisim tin minuman. Kemudian jawapan mesti dalam unit gram. Okey, jadi dekat sini kita boleh buat langkah pertama iaitu kita tukar unit dahulu. Okey, kita tukar unit kilogram kepada gram. Okey, ambil nombor perpuluhan ni 4.67. Tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Okey. Ingat 1 kilogram sama juga dengan 1000 gram. Jadi kalau kg nak tukar kepada G, kita kena darab 1000. Okey, jadi ni kita dah darab 1000. Okey, nak mudah kita kena gerakkan titik sahaja. Dekat sini ada 3 sifar. So kita gerakkan ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, maksudnya tempat lekuk ni kita tambah 1 sifar. Okey, jadi jawapannya kita tukar kepada unit gram, dia dah jadi 4670 gram. Okey. Okey, kita dah tukar unit. Kemudian barulah kita buat operasi darab 12. Okey, kita nak darab 12. Okey, sekarang kita boleh buat bentuk lattice ataupun bentuk lazim. Okey, mana yang kamu faham dan mana yang lebih mudah Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjuk bentuk lattice. Okey, 4, 6, 7 sifar. Cikgu buat lattice kecil saja kat sini. Okey. Kita darabkan dengan 12. Okey, boleh. Kemudian kita tulis. Okey. Kita guna color lain supaya nampak Okey, mula-mula darab dengan 1 dulu Sifar darab 1, sifar. 7 darab 1, kita akan dapat 7. 6 darab 1, 6. 4 darab 1, 4. Okey. Sekarang darab 2 pula. Sifar darab 2, sifar. 7 darab 2, 14. Okey, 6 darab 2, 12. 4 darab 2, 8. Okey, dah selesai. Pastikan sifar ni betul. Baru kita tambah. Okey, ni sifar. 4 tambah sifar, tambah sifar. So, sini 4. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 7, 10. Okey, 1 ni naik kat sebelah. So, 8, 9, 10. Tambah dengan 6 jadi 16. Okey, so 4 tambah sifar, tambah sifar, tambah 1. Jadi dah kat sini 5. Okey, jadi dah nampak jawapan dia ialah, kita salin dari sini. Okey, jawapan dia ialah 56,040. Unitnya apa? Tadi kita darab ni unit gram. Kita dah tukar kepada gram. Jadi ini ialah gram. Inilah jisim kertas yang dikumpulkan. Iaitu 12 kali jisim tin minuman. Okey, jelas ya? Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Okay, jadual di sebelah menunjukkan isi padu beberapa barang. Puan Ani membeli 2 barang dengan jumlah 10 botol bagi setiap barang. Okay, Puan Ani beli 2 jenis barang. Di mana jumlahnya ialah 10 botol bagi setiap barang. Jumlah isi padu barang yang dibeli ialah 7 liter. Apakah 2 barang yang mungkin dibeli oleh Puan Ani? Okey, jadi lihat jadual. Ini jadualnya. Dia beli kat sini senarainya ialah susu kurma, jus delima, minyak zaitun, pencuci tangan. Jadi ini ialah isi padu untuk 1 botol. Susu kurma 200 ml, jus delima 0.25 liter, minyak zaitun 1/2 liter, pencuci tangan 450
mililiter. Jadi soalan dia kita tumpukan yang dekat ayat terakhir ni. Apakah dua barang yang mungkin dibeli oleh Puan Ani? Okay, maksudnya dia beli barang tu 10 botol. Dan jumlah dua barang tu dia beli 7 liter. Maksudnya dekat sini kita kena kira jumlah isi padu untuk 10 botol. Okay, contohnya susu kurma. Susu kurma ni kalau dia beli 10 botol, okay, susu kurma, jus derima, minyak zaitun dan pencuci tangan. Okay, kita kena kira jumlah isi padu 10 botol. Okay, susu kurma ni 10 kalau kita darabkan dengan 0.2 liter, dia jadi 2 liter. Digerakkan titik satu kali. Okey, dekat sini tengok ini dalam unit mililiter. Jadi kita kena tukarkan dia kepada liter sebab kita nak cari ni jumlah dia 7 liter. Okey, macam mana kita nak tukar 200 mililiter? Kita kena bahagi 1000, okey, untuk dapatkan unit liter. Okey, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi maksudnya kalau mililiter nak tukar kepada liter, kita kena bahagi 1000. Okey, kita gerakkan titik saja. Gerak titik 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik dekat depan. Okey, jadi 200 mililiter tadi sama juga dengan 0.2 liter. Ni sebabnya didarabkan dengan liter, 0.2 liter, dapatlah 2.0 liter. Okey, jelas? Kemudian jus delima, 0.25 ni didarabkan dengan 10. Okey, gerak titik sahaja satu kali, gerak kat sini. Jadi 2.5 liter. Okey, kemudian minyak zaitun setengah liter ni. Okey, sama juga setengah liter, kamu kena tahu setengah liter bersamaan dengan 0.5 liter. Okey, jadi darabkan dengan 10, gerakkan titik saja ke kanan satu kali, jadilah 5.0 liter. Okey, seterusnya pencuci tangan 450 ml. Okey, sama juga dengan atas ni tadi, 450 kalau kita bahagi 1000, kita nak tukar kepada liter, gerak titik 1, 2, 3. Okay, dia akan dapat 0.45 liter. Okay, jadi kat sini 10 darabkan dengan 0.45 liter. Dia akan gerak titik ke kanan satu kali. Dia jadilah 4.5 liter. Okay, semua ni kita dah darabkan dengan 10 sebab dia beli 10 botol. Sekarang kita kena cari, kita kena kenal pasti dua isi padu yang jumlah dia ialah 7 liter. Okay, jadi kat sini kita nampak yang pertama ialah susu kurma dengan minyak zaitun. Okey, susu kurma dengan minyak zaitun kalau kita tambahkan dapat 7 liter. Jadi kemungkinan Puan Ani ni membeli susu kurma dan minyak zaitun. Ni yang kita kena cari. Dia tanya apakah kemungkinan, apakah dua barang yang mungkin. Okay, ni kemungkinan yang pertama. Okay, yang kedua ni 2.5 liter kalau kita tambahkan dengan 4.5 juga bersamaan dengan 7 liter. Okay, jadi mungkin juga dia beli 10 jus delima dan juga pencuci tangan. Okay, jadi kemungkinan yang kedua dia beli jus delima dan pencuci tangan. Okey, tak muat kat situ. Okey, inilah jawapannya. Okey, sebab dia tanya tadi apakah dua barang yang mungkin. Jadi mungkin susu kurma dan minyak zaitun ataupun mungkin juga jus delima dan pencuci tangan. Okey. Okay, jadi itu sahaja untuk kali ini. Yang ini ialah latihan selesai masalah di dalam buku teks muka surat 213. Okay, kamu boleh buat untuk pengukuhan.